Assalamualaikum. Salam Muhibah, anda sedang menyaksikan Dialog Sejahtera dibawakan oleh Sejahtera Center atau Pusat Sejahtera Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selalunya bila kita mengulas tentang sejahtera ini, jarang sekali kita mengaitkannya dengan bidang sukan. Tetapi mutakhir ini, UIA khususnya telah pun disenarai pendek untuk memenangi sekali lagi pusingan Green Gown Awards, merupakan suatu anugerah dengan kerjasama United Nations Sustainability Environment untuk melihat bagaimanakah elemen projek kemapanan ataupun projek yang menyuguhi, melaksanakan elemen-elemen kesejahteraan dan juga keseimbangan ini akan dapat dicontohi di seluruh dunia. Dan tentunya bila kita bercakap soal sukan ini, ia merupakan sesuatu yang tidak asing daripada realiti kehidupan, bahkan ia menjadi sebahagian daripada tuntutan beragama kerana kesihatan itu sudahlah begitu penting, dan pastinya dengan kesihatan yang baik kita juga akan dapat menjadi seorang abid yang juga lebih sempurna amal ibadat kita. Justru untuk membicarakan ini, mengetahui dan juga cuba menyingkap falsafah di sebalik sukan yang dikatakan sejahtera itu tanpa dibatasi oleh elemen-elemen yang bersifat sosial seperti bangsa, agama. Dan untuk tujuan itu kita berbicara bersama dua panelis yang kami bawakan pada waktu ini untuk Dialog Sejahtera. Panelis yang pertama, saya persilakan Profesor Madya Dr. Zulkifli Hassan, Timbalan Rektor, Pejabat Pembangunan Pelajar dan Libat Urus Komuniti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dr. Zul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah kerana disenarai pendek ini. Nanti kita nak belajar lebih lanjut tentang Green Gown Award ini. Katanya disenaraikan 5, dihantar 5 submission, katanya 4 yang senarai pendek ya? Betul. Oh, okey, hebat. Itu kira berapa tu? 80%? 80% sukses already. 80% sukses. Okey. Terima kasih Doktor. Dan juga kami bawakan Pengarah Pusat Pembangunan Sukan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Mahyudin Daud. Assalamualaikum Doktor. Salam. Tahniah juga kerana projek. Apa nama projeknya? Disebut sebagai apa? Disebut sebagai Sejahtera Sports for All. Okey, Sejahtera Sports for All. Dan itulah tajuk yang kita bicarakan hari ini, sejahtera, sukan yang dianggap sejahtera tanpa ada sempadan itu. Sebelum kita pergi secara lebih spesifik tentang sukan ini, mungkin saya menganggap dan menjangkakan penonton kita, Dr. Zul, tidak semua pernah mendengar tentang Green Gown Awards ini. Tapi ini untuk pusingan ataupun tahun kedua, bahkan tahun lalu juga menang selepas disenarai pendek juga UIA menang. Kita berkenalan terlebih dahulu sekali lagi untuk mengingatkan audiens kita tentang Green Gown Awards ni dan juga submission 5 yang telah dihantar dan 4 yang disenarai pendek tu. Okey, terima kasih kepada Tuan Syed Munawar dan kepada semua penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, terima kasih di atas kesudian menjemput kami sebagai panelis pada petang ini, pada hari ini. Apa yang ingin saya katakan bahawa Green Gown Awards merupakan yang saya katakan merupakan anugerah yang paling berprestij bagi mengiktiraf inisiatif yang berbentuk lestari kepada universiti-universiti dan kolej-kolej di dunia. Ianya mendapat dukungan daripada United Nations Environment, International Association of Universities, dan juga mendapat dukungan daripada Associations of Commonwealth Universities. Pada tahun ini, alhamdulillah, kita melihat bahawa lebih 53 universiti dari seluruh dunia yang tersenarai sebagai ke peringkat akhir, dan IIUM daripada 53 itu, IIUM telah pun membolot lebih kurang 4 anugerah yang tersenarai di peringkat akhir. Pada tahun lepas, IIUM telah pun memenangi institusi paling lestari pada 2020, iaitu anugerah yang paling berprestij. Dan pada tahun ini kami ada menghantar 5, tetapi 4 yang telah tersenarai di peringkat akhir dalam kategori 4 kategori. Kategori yang pertama ialah Benefiting Societies yang kita bincang pada hari ini, iaitu Sejahtera Sport for All. Yang kedua adalah Creating Impact. Di situ kita ada Sejahtera Sustainability Spirituality Scenario. Dan yang ketiga adalah Next Generation Learning and Skills yang kita hantar 2, iaitu To Lead for Peace dan juga UNJS 1201. Jadi secara umumnya apa yang kita boleh lihat ialah anugerah mengiktiraf inisiatif yang berbentuk lestari ini merupakan Green Gown lah, merupakan anugerah yang paling berprestij di peringkat United Nations, peringkat PBB, dan ianya memberikan pengiktirafan universiti dan higher education ataupun pendidikan tinggi untuk memotivasikan penduduk seluruh umat manusia
mengiktiraf kepada Sustainable Development Goals. Terima kasih. Sebelum saya beralih kepada Dr. Mahyudin, saya ingin pertamanya ucap tahniahlah kepada UIA pastinya. Sepintas lalu 4 kategori yang telah disenarai pendek untuk finalis Green Gown tahun ini tu, saya boleh cepat menangkap apabila bercakap soal sukan ini, sebab yelah Marhain kan sukan ni faham lah. Tapi elemen kedua soal creating impact di dalam sektor spiritual itu mungkin sedikit pembutiran. Kemudian next generation learning expertise atau exercise tadi saya tak sempat menangkap, dan juga UNGS ini. Kalau boleh kita berikan sedikit gambaran doktor sebelum kita menjurus terus kepada sukan sejahtera ini. Okey, dia terdapat 4 kategori utama. Kategori beneficial societies tu yang memanfaatkan masyarakat yang kita sudah faham, iaitu untuk Malaysia Sejahtera Sport for All. Creating impact ni adalah bagaimana kita melihat inisiatif yang berbentuk lestari, sustainable initiative ini yang memberikan impact yang begitu signifikan kepada masyarakat. Dan ini yang kita buat melalui inisiatif perubahan menerusi sejahtera, sustainability dan spirituality, senario yang ada di Malaysia yang dibuat oleh IIM. Yang kedua adalah next generation learning and skills. Yang pertama berkenaan dengan to lead for peace, iaitu kita ingin memberikan impak kepada next generation dari aspek keamanan. Dan yang ketiga ialah UNGS 1201 ini merujuk kepada transformation, iaitu pendidikan yang fleksibel dan edu action berbentuk aksi yang berbentuk edu dan education dan juga action. Terima kasih. Ya, 4 itu kalau menang 4-4-nya itu satu sambutan yang luar biasa lah. Kena sujud syukur. Pulut kuning lah doktor ya. Jangan lupa saya, walaupun dari kejauhan saya boleh grab delivery untuk pulut kuning kalau menang, insyaAllah, mudah-mudahan. Saya beralih kepada Dr. Mahyudin bercakap soal ada lag sedikit selepas kita boleh pulut kuning sambil sila doktor. Teruskan. Terima kasih. Okey. Tadi seketika doktor ada terhenti sekejap kerana masalah gencatan internet ini. Kemudian mula lagging. Doktor mula lewat mendengar saya dan saya juga lewat mendengar doktor. Jadi saya mohon maaf atas glitches yang berlaku ini. Saya beralih kepada Dr. Mahyudin. Kita mula memberikan fokus dan menjurus kepada sukan yang dikatakan sejahtera ini. Kita dengar sinopsisnya daripada Dr. Zul tadi, tapi saya tahu kalau sekadar sinopsis itu tidak menggambarkan justifikasi untuk disenarai pendekkan. Jadi sila Dr. Mahyudin, apa butiran dan ecerannya bila kita mengatakan sukan sejahtera tanpa sempadan ini? Baik, terima kasih Tuan Syed dan penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zul dan penonton. Kami memulakan projek Sejahtera Sport for All ataupun sukan sejahtera untuk semua ni kira-kira pada tahun 2019 lagi. Maknanya ini berlaku sebelum pandemik lagi. Dan projek ini bukanlah kita nak kira sebagai projek one-off program. Jadi kita hala tuju kita sebenarnya bila kita membuat ataupun merancang untuk program Sejahtera Sport for All ni, kita nak supaya sukan ini diberi satu naratif atau nafas baru di mana sukan sentiasa dilihat sebagai kalau orang pergi masuk pertandingan sentiasa menang, berapa banyak emas yang kita menang, berapa banyak perak yang kita menang, sentiasa ingat dan sebagainya. Tetapi kita nak membawa satu naratif di mana sukan juga boleh menjadi satu medium untuk kita mendekati masyarakat dan juga pada masa yang sama kita cuba memberikan satu penyelesaian kepada isu-isu semasa yang sedang berlaku lah pada masa sekarang. Sebagai contoh, kalau saya ambil isu yang begitu banyak dikatakan adalah betapa sukarnya untuk menerapkan nilai-nilai murni, nilai-nilai tradisi kepada generasi muda sekarang ni. Dan tambahan pula sekarang ni Tuan Syed, kita dah mula dengan internet, dengan Internet of Things, dengan gadget dan sebagainya. Generasi muda, kadang-kadang generasi dewasa macam kita pun dah tak main dah permainan-permainan tradisi
seperti congkak contohnya ataupun batu seremban. Jadi kita melihat naratif ini sebagai orang kata inilah hala tuju yang kita nak bawa dalam projek ini. Kita nak menghidupkan semula sukan tradisi di dalam satu payung yang kami panggil Sejahtera Sport for All, dan bukan saja sukan tradisi, sukan yang kami fikir begitu penting untuk kita martabatkan juga adalah sukan para atau Paralimpik, yang mana ini sebenarnya memberi satu rangkuman yang mana kita nak dilihat sebagai inklusif beyond beyond physical disability, for example, contohnya meraihkan perbezaan antara orang yang able dan disable, dan kebetulan bila datang pula pandemik pandemik COVID-19 ni, segala-gala sukan memang sangat-sangat terkesan. Jadi kadang-kadang saya cakap pasal tradisional semua ni pun, sekarang pun kita tak boleh dah nak buat apa-apa event berkaitan dengan ini. Jadi kami rangkumkan juga di dalam package Sukan Sejahtera ni satu siri webinar atau dialog yang kami panggil sebagai Sejahtera Sports Discourse. Dan di sini maknanya nilai-nilai atau mesej yang penting ni kami terus perdebatkan, kami terus perkembangkan untuk manfaat semua lah. Okey. Dr. Mahyudin, saya boleh memahami sukan tradisi, saya boleh memahami sukan para, tetapi apabila dikaitkan elemen diskurs dengan sukan, kelihatannya seperti itu bukan lagi sukan di dalam pengertian sebagai pusat sukan UIA. Bagaimana ini digubah, sebab saya tahu Jawatankuasa Green Gown juga mungkin mempertanyakan ini. Macam mana diskurs, wacana sukan itu menjadi elemen yang teras dan hakiki di dalam sukan itu sendiri. Boleh Dr. Mahyudin cuba jelaskan? Baik, terima kasih Tuan Syed. Saya pun bersetuju dengan Tuan Syed punya pendapat yang mana elemen diskurs atau wacana ini dilihat asing dengan sukan. Tetapi saya fikir kita nak melihat satu COVID ni mungkin memberi kita satu dimensi barulah untuk kita mencorakkan gerakan sukan di negara kita dan juga di dunia, yang mana mungkin semua orang dah mula stay at home, work from home. Jadi orang sukan pun sama, semuanya work from home. Tidak kurang juga ada yang kehilangan kerja contohnya. Jadi kita melihat ini sebagai satu platform untuk kita membina ilmu, reskilling, upskilling, dan kita kaitkan maknanya isu-isu yang semasa seperti isu sukan tradisi, berbagai isu ini maknanya kita bawakan, dan komuniti sukan bukan sekadar komuniti ini saja yang mendengar, tetapi kita menggunakan platform online yang kita ada sekarang ni, cuba kita reach out kepada lebih ramai lagi. Jadi ini saya fikir walaupun sesuatu naratif yang baru dalam sukan, tetapi mungkin elemen inilah yang menarik perhatian penilai-penilai Green Gown Award lah. Mungkin juga. Cuma bagaimana UIA menghidangkan itu, kerana sekadar sedikit perkongsian, saya dapati misalnya kalau sukan dalam konteks Amerika Syarikat, wacananya adalah dalam bentuk sains data. Kerana mereka akan ada profil jumlah jaringan, jarak, lompatan setinggi mana dia. Saya lihat pemuka arena sukan tu, dia akan Syed Munawar melompat dahulu dia gagal 4 kali. Dia cukup mengagumkan. Apakah itu konteks wacana sukan yang Dr. Mahyudin bangunkan di dalam kerangka Sukan Sejahtera ini, atau bagaimana? Saya akan kembali bersama Dr. Mahyudin seketika nanti. Tapi saya berbalik semula kepada Dr. Zul, kerana kita tahulah UIA ini adalah keunikannya kerana aspirasi falsafah Islaminya itu, ya. Jadi apabila kita mendekati satu-satu perkara, hatta sukan dalam konteks yang kita bicarakan pada petang ini, sentiasa saja neraca, persepsi, perhitungan, pertimbangannya adalah sama ada ini Islamik atau tidak. Bahkan nanti dia akan kata maqasidnya dekat mana ni sukan ni, sejahtera ni, maqasid dia dekat mana. Tetapi menarik tadi 3 perkara yang ditimbulkan apabila kita menggubah model sukan sejahtera ini adalah disebutkan tadi, saya dengar inclusivity, maka ada sukan para, kita local wisdom ataupun kecerdasan lokal,
hikmah yang dimiliki oleh masyarakat indigenous dijadikan suatu elemen pembangunan sukan. Kemudian diletakkan pula dimensi ilmunya. Jarang-jarang ni UIA saja benda bercakap sukan ada ilmunya, ada sainsnya di situ. Bersekali di dalam satu satu package program. Adakah ini by design ataupun sebenarnya ini suatu penerokaan? Kerana saya dapati mutakhir ini, misalnya RCE, berbelas-belas submission dibuat. Kemudian hari ini kita dengar 5 submission untuk Green Gown, tahun lalu sudah menang satu. Penerokaan ini nampaknya begitu agresif sekali dan kini kita sedang memfokus kepada elemen sukan dan seolah-olah macam kita memberitahu kepada dunia bahawa sukan bukan hanya semata-mata soal komersial tetapi ada sisi sosial, sisi agama, sisi kehidupannya yang lebih luas. Adakah itu yang sedang digali dan ditemui dalam konteks submission kepada Green Gown ini, Dr. Zul? Okey, terima kasih. Buat pengetahuan semua, sebenarnya apa yang kita sedang lakukan dalam konteks our office lah, di konteks student development and community engagement, apa yang kita bawa ialah kita cuba untuk mencipta, by design lah, mencipta naratif baru student development ataupun student affairs, kalau dalam bahasa Melayunya hal ehwal pelajar, yang kerap kali dilihat bahawa ianya membawa konotasi yang negatif. Jadi kami dengan secara teamwork berpasukan ingin membentuk naratif baru dan di antara naratif baru yang bawa adalah menerusi sukan. Selain daripada itu menerusi budaya dan sebagainya. Dalam konteks Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang sesuai dengan falsafah, visi dan misinya itu, kita melihat bahawa sukan merupakan di antara platform ataupun medium yang paling signifikan, yang paling berkesan untuk kita membawa mesej-mesej yang bersifat universal, mesej-mesej yang merentasi sempadan, merentasi agama, kerana kita melihat bahawa sukan ini merupakan enablers untuk pelbagai perkara, sehingga kan di dalam Sustainable Development Goals 2030 itu meletakkan sukan di antara enablers yang sangat penting kepada semua ke-17 SDG itu. Jadi dalam konteks hari ini IIUM, kita ingin membawa bahawa sukan yang kita ingin bawa mesti mempunyai mesej yang jelas. Sekiranya kita ingin membawa naratif lama bersaing dengan universiti-universiti lain yang mempunyai fakulti sukan dan sebagainya, ianya mungkin sedikit berbeza, tetapi dalam konteks IIUM dan konteks UIM, kita ingin membawa naratif inklusif di mana kita melibatkan OKU, dan bukan saja OKU, apabila kami melakukan perlawanan, permainan, itu bukan OKU sahaja yang terlibat, tetapi orang yang bukan OKU juga terlibat. Maknanya mereka merasakan apa yang dialami oleh orang-orang OKU itu. Dalam konteks sukan rakyat sebagai contoh, kita melihat bahawa sukan rakyat, apabila kami kongsi, apabila kita buat sedikit research, short research, didapati bahawa di IIUM sendiri, bahawa lebih 30 sukan rakyat ataupun sukan tradisi yang dimainkan oleh lebih 115 pelajar daripada lebih 115 negara. Dan yang uniknya, terdapat banyak persamaan keunikan sukan-sukan tradisi ini, seperti contoh di Turki, mereka bermain asik ataupun batu seremban dan kita bermain. Seperti di India, mereka bermain kabadi. Kabadi ini sudah berumur lebih 4,000 tahun dimainkan oleh rakyat. Ianya sama galah panjang seperti kita dan juga sama seperti dimainkan di Philippines. Dan kita melihat bahawa sukan-sukan ini mempunyai nilai dan tradisi tersendiri yang dapat yang membentuk struktur masyarakat, struktur sosial dan juga membentuk pemikiran. Dan ini yang kami cuba kaitkan, di mana sukan-sukan yang membawa yang kaya, yang syarat dengan nilai ini perlu dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih berstruktur. Di mana di peringkat universiti kami mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan untuk memperkenalkan peraturan, memperkenalkan pengadilan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita membawa aspek advokasi, iaitu aspek untuk memberikan satu naratif kepada masyarakat bahawa sports di universiti ini juga sangat-sangat concern, sangat-sangat prihatin terhadap masyarakat. Itu kita bawa beberapa diskurs yang apabila Tuan Syed tanya apa diskurs bentuk, kita bawa diskurs yang pertama, role of peranan sukan dalam Sustainable Development Goals. Yang kedua, kita bawa juga peranan sukan fight for justice, sebagai contoh Palestinian issues. Kita juga membawa sukan dalam bentuk mental health, bagaimana sukan boleh
membantu isu-isu mental yang dihadapi oleh generasi pada hari ini. Itulah konteks kita cuba bawa naratif baru, sukan yang inklusif, universal dan mengangkat nilai. Terima kasih. Menariknya kerana saya terlepas nak mencatat tadi beberapa ratus jumlah sukan mewakili negara tadi. Mungkin katanya ada lebih 30 sukan tradisi kalau saya tak terlepas pandang tadi. Betul, lebih kurang 36 sukan tradisi yang kita kena pasti mewakili pelajar-pelajar yang berasal daripada lebih 115 negara di dunia. Okey, 115 negara. Mungkin dengan ada lebih 30 sukan tradisi ini daripada negara yang pelbagai, dan tadi Dr. Mahyudin, saya mendengar Dr. Zul menyatakan bahawa terdapat similarity, ada banyak kesamaan. Walaupun India jauh kabadinya, tetapi Malaysia, Filipina tu mungkin agak dekat dan serumpun. Mungkin kita boleh memahami bagaimana sosialisasinya itu berlaku. Tetapi daripada 36 itu mungkin kalau dari sudut pandang pengarah Pusat Sukan UIA melihat bentuk-bentuk sukan, kalau cuma kita tidak cukup visual, kalau boleh kita kongsikan visual bentuk-bentuk sukan yang 36 ini mana rupa. Kabadi saya tahu, saya ada berapa sukan tradisi je yang saya tahu galah panjang, patuk ayam, gasing, guli, congkak. Saya sempat tahu 5 je. Jadi tadi ada 30 lebih. Mungkin boleh kita kongsikan sedikit Dr. Mahyudin. Betul tuan. Sebenarnya memang ada banyak. Kalau nak kita listkan tu memang cukup banyak lah. Dan di Universiti Islam Antarabangsa sendiri pun kita ada lebih daripada 115 negara ataupun student daripada pelbagai negara ni. Jadi kita contoh kalau saya ambil satu macam apa namanya galah panjang atau juga dikenali kuih panah, dia punya rule dia lebih kurang dia macam yang kita mainkan di sini. Tapi maknanya nama berbeza dan ada juga contohnya ada satu permainan ni di mana perlunya pemain tu dia memakai pakaian seolah-olah macam orang asli lah ketika dimainkan tu. Tapi of course lah kalau dalam sekarang ni mungkin ada yang sedikit segan lah nak pakai begitu, cawat dan sebagainya. Tetapi ini antara elemen-elemen yang kita nampak sebenarnya dia yang mana kita boleh menjadikan sukan sebagai satu medium penyatuan lah antara pelajar dalam negara kita, pelajar Malaysia dan juga pelajar luar negara yang datang belajar di sini. Sering sebenarnya kita lihat agak mencabar untuk kita mencipta satu platform yang mana pelajar-pelajar antarabangsa dan lokal ni boleh bersama-sama dan bersatu hatilah untuk satu tujuan. Jadi saya fikir sukan tradisi, sukan para ni dia Tuan Syed memang semua sebenarnya menyertai dan kita memang enjoy. Alhamdulillah masa kita buat sebelum pandemik dulu ada sempat kita beberapa permainan dapat juga coverage kita punya local television lah. Jadi begitu menariklah di sini dan kita sebenarnya bercadang jika pandemik ini tidak berlaku, kita bercadang dalam tahun 2020 tu kita nak buka penyertaan pertandingan di peringkat universiti-universiti awam dan swasta termasuk boleh. Tetapi bila berlakunya pandemik itu banyak perkara yang kita perlu adjust semula. Tahun ini pun kelihatan tidak begitu pasti. Jadi kita tidak boleh, saya selalu katakan tidak bolehlah kita tersekat dengan hanya kerana kita duduk di rumah. Jadi perlu nilai-nilai yang kita nak bawa tu kita terus ke hadapan walaupun online semata-mata, tapi tak apa, kita usahalah. Dr. Mahyudin, saya nak tanya lebih lanjut ini kerana setiap kali bila kita bincang Dr. Zul dan Dr. Mahyudin kita berfikir secara visual ni. Saya membayangkan apa yang berlaku, galah panjang, kabadi kan. Apa tadi, aquapana itu mana nama daripada di Filipina agaknya. Nama saya bereskan satu persatu dulu. Saya nak pegang lagi Dr. Mahyudin ini. Bila misalnya sukan para melibatkan, kita tahu umumnya sukan para ini Paralimpik adalah untuk mereka yang kelainan upaya. Tapi bila dikatakan bahawa dalam pelaksanaan UIA ini disebabkan oleh inklusiviti pendekatannya, maka ia dimainkan oleh orang yang mungkin bukan kelainan upaya. Ataukah saya salah faham?
bagaimana ini boleh di blend, sedangkan kita kata ini sukan para tapi dimainkan atau partisipasinya pesertanya bukan orang yang kelainan upaya. Betul Tuan Syed. Dan tadi kata nak mempertemukan dengan universiti-universiti lain yang tak jadi sebabkan pandemik ni. Jadi dalam kepala saya, wah bagaimana nak main para tanpa para? Cuba saya minta Dr. Mahidin jelaskan sedikit di sini. Kan Tuan Syed, yang mana sebenarnya dalam sukan para, contoh kalau saya ambil yang kami sempat pertandingkan pada ketika itu adalah sukan sitting volleyball ataupun volleyball yang dimain secara duduk lah. Uniknya di sini yang mana yang sudah berkerusi roda ataupun memang okey, dia tidak mengalami sebarang masalah untuk bermain, seolah-olah dia adalah orang biasa. Tetapi orang yang able ataupun yang bukan OKU ni pula terasa macam OKU, baru dia rasa, baru tahu susahnya nak bergerak bila dalam keadaan seperti itu. Jadi kita sebenarnya memang kita sertakan ataupun kita masukkan peserta-peserta tu di kalangan campur-campur antara yang OKU dan bukan OKU. Juga pada ketika itu kita menerima bimbingan daripada Persatuan Paralimpik lah. Jadi dia, orang kata masa tu begitu terasa lah, begitu sukarnya untuk untuk orang yang bukan OKU ni bergerak, walaupun satu pergerakan yang cukup simple, tetapi nampaklah orang kata baru dia tahu, dan nampaklah langit tinggi rendah di situ. Saya fikir ini satu elemen yang unik, dan sebenarnya Persatuan Paralimpik pun dia agak terkejut bila kita cuba approach dia, dan kita nak menjadikan sukan para sebagai satu sukan yang kita cherish lah, cherish bersama, kerana dia kata tak banyak sebenarnya sukan para ini diraih. Jadi kita sebenarnya dalam semangat SDG, dalam semangat 17 sejahtera dan sebagainya ni, kita rasa ini selarilah dengan hasrat ini. Bukan saja SDG tetapi Islam sudah lama mendukung kesamaan lah antara semua. Dr. Zul, saya sangat meraihkan apabila doktor mengguna prinsip-prinsip besarnya adalah membina naratif baru. Itu satu, bagi saya itu satu mujahadah, kerana it's easier said than done. Dan bila kita kata soal sukan sejahtera ini, umumnya sukan yang dipahami secara konvensional, dia ada elemen persaingan. Dan hari ini orang yang berkelainan upaya diletakkan di dalam suatu keterbatasan untuk menguji persaingan. Itu sahaja pun sudah memerlukan suatu bentuk dibang, nak menggubah suatu falsafah sukan baru. Apatah lagi pula bila seperangkat lagi kita bercakap soal sukan yang hari ini sangat komersial. Sangat komersial kerana dananya, kerana penajaan hadiahnya, pemenang dapat apa. Ia menjadi suatu pelaburan, ia merupakan satu perdagangan. Tetapi hari ini naratif yang dibawa oleh UIA ini masih di peringkat soal penglibatan, masih dilihat dalam konteks falsafah. Apakah kita berbincang ini hari ini masih di dalam batas itu, ataukah di sana sini Dr. Zul sudah nampak bahawa sebenarnya naratif baru yang dibawa oleh UIA ini dalam konteks sukan sejahtera ini juga akhirnya boleh menjadi satu gelombang, boleh menjadi semacam satu komoditi yang kerana sukan hari ini dia hebat kerana di belakangnya itu. Kerana itu kita lihat dia jadi besar. Golf, saya tak main golf, tapi saya kata gila-gila orang yang gilakan golf ini kerana pelaburannya itu. Jadi di situ adalah satu bila membina naratif baru ni yang saya cuba bangkitkan sini adalah, adakah bererti bila kita kata sukan sejahtera dalam kerangka kita ini maka ia harus sederhana-sederhana saja di dalam euforianya, di dalam model niaganya, ataukah sebenarnya di sana sini ada petunjuk bahawa potensinya cukup besar sekali? Boleh Dr. Zul? Okey, aspirasinya sudah pasti kita impikan sesuatu yang besar yang berbentuk arus perdana. Kita mulakan menerusi kegiatan-kegiatan kegiatan di peringkat-peringkat institusi pengajian lah. Jadi apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah apabila kita berbicara tentang naratif baru, apakah aspirasi, mimpi-mimpi yang enak ini, sebenarnya ia sebenarnya mesti datang dengan perancangan yang strategik
yang perlu didukung oleh semua pihak. Saya akui bahawa apabila Dr. Mahyudin dan tim pasukan kami ingin membawa naratif ini, pada awalnya memang sudah ada wujud persoalan-persoalan daripada staf-staf sukan yang sudah biasa dengan aktiviti-aktiviti mereka, yang KPI mereka adalah winning lah, champion, become the champion, menjadi juara. Dan apabila kita bawa ini, mereka pernah bertanya pada saya, Dr. Zul, apa yang nak ni? Nak juara ke nak yang sejahtera? Okey, dan saya kata kita nak dua-dua. Dia merupakan usaha yang lebih. Jadi itu di antara persoalan-persoalan yang kita sudah pun matikan, dan malahan staf-staf ini sudah mula membawa naratif ini bersama, konotasi bersama dalam kegiatan dan perancangan mereka. Dan apa yang kita sebenarnya Tuan Syed untuk kongsikan ialah kita sebenarnya berhasrat untuk membawa seperti adanya contoh kalau tidak OIC ataupun kepentingan dunia, iaitu peringkat antarabangsa World Indigenous Games ataupun International Indigenous Games yang mempunyai dari sudut pengadilan, dari sudut peraturan yang bersifat international, yang bersifat profesional. Yang itu kita ingin bawa, dan kita ingin mendapat dukungan daripada institusi-institusi dalam negara, daripada pihak industri dan juga peringkat antarabangsa seperti United Nations. Kita sudah memulakan usaha-usaha tersebut, tetapi kita rasakan bahawa ialah kita selalu menggunakan naratif, menggunakan pandemik ini sebagai alasan, tetapi itu yang sedikit sebanyak menyekat progres kami yang bersifat agresif ini. Namun begitu, kita merasakan bahawa di peringkat awal ini kita sudah menerima sokongan padu daripada beberapa pihak, termasuk juga apabila kami memperkenal perkara ini kepada Kementerian Pengajian Tinggi, memperkenalkan ini kepada FISU, Federation of Sport Universities. Mereka sudah ada nampak minat-minat mereka untuk meneroka, dan kami dalam konteks pada hari ini cuba untuk mendokumentkan, dan insya-Allah pada bulan Julai, betul lah Dr. Mahyudin, kami akan mengadakan conference on sports and sustainable development. Ini saya kira manifestasi daripada mewacanakan sukan, itulah gamaknya ya. Ya betul. Dr. Zul dan Dr. Mahyudin, maka terjawablah soalan saya tadi, macam mana nak mewacanakannya. Maka ia berada dalam bentuk itu. Kita ada dua elemen di sini, soal sukan tradisi, sukan para, dan juga wacananya. Saya anggap wacana tu macam mana? Bukan dua, jadi tiga lah. Tradisi, indigenous, tradisi, para, dan juga wacananya. Kita bukan tidak ada sukan yang tradisi tetapi sudah mainstream. Ambil saja sepak takraw misalnya, asalnya milik kita, tapi kita dah sejak kebelakangan ni selalu saja tewas di peringkat antarabangsa walaupun itu sukan kita. Kemudian silat juga bahkan satu bentuk sukan, seni mempertahankan diri yang sudah pun ada silat olahraganya. Mungkin ada lagi di sana sini beberapa sukan yang dahulunya sifatnya tradisi, kemudian ia sudah berada di mainstream ya. Kemudian di sini hari ini kita ada lebih kurang 36 lagi sukan tradisi. Di antara 36 ini, Dr. Mahyudin, berapakah yang hakikinya kita boleh kata ini sukan tradisi dunia kita? Dan ada beberapa lagi daripada 36 tu sukan tradisi yang bukan dunia kita. Mengapa soalan ini timbul adalah tadi apabila Dr. Zul bangkitkan bahawa sudah ada dokongan, sudah ada semacam penerimaan untuk memasukkan sukan tradisi ini sebagai satu elemen. Perbandingannya pada saya terfikir tadi, ini macam dunia perubatan lah. Dia ada homopati kan, kita ada alopati, kemudian ada perubatan alternatif ni. Jadi tiba-tiba hari ini nampaknya sukan juga sudah ada momentumnya. Alhamdulillah, inisiatif daripada UAE. Berbalik pada soalan tadi, 36 ni berapa yang sebenarnya ini kita anggap sukan dunia kita, dan berapa pula yang kalau sudah ada zon-zon geopolitiknya? Boleh kita kongsi sedikit, Dr. Mahyudin? Wah, soalan Tuan Syed ni saya nak kena buat satu kajian lebih mendalam tentang PhD yang kedua. Boleh buat PhD yang kedua ni. Tapi secara umumnya kebanyakan daripada sukan-sukan yang telah disebut tadi 30 tadi tu hampir semua sebenarnya Tuan Syed kita boleh dikatakan dalam definisi dunia kita lah. Dan memang kita berkongsi sebenarnya sukan-sukan ini.
dan agak menjadi sedikit unfortunate lah bila sukan macam sepak takraw tu dia dah jadi termasuk dalam mainstream, kita pula yang tak dapat ke belakang. Ke belakang, tak champion lah. Jadi di sini Galah sebenarnya pada Korea pula tu. mungkin banyaklah faktor yang memberi kesan kepada itu semua, tapi saya fikir kita di UIA itu di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat sukan mereka yang menguruskan sukan seperti Majlis Sukan Negara dan sebagainya, itu mereka mempunyai agenda tersendiri untuk menaikkan sukan-sukan tertentu lah. Jadi maknanya kami, peranan kami di universiti kita cuba explore merungkai naratif-naratif baru dalam sukan ini, dan dengan harapan sukan-sukan ini bukan saja satu, kalau ada potensi untuk diketengahkan, untuk dikomersialkan, itu sangat-sangat kita galakkan. Dan tetapi pada masa yang sama kita nak lebih memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi di situ sebenarnya kami mengambil peranan di situ. Kalau ada rezeki kita komersialkan, insya-Allah. Tapi kami pun perlu bantuan orang-orang yang dalam bidang-bidang tertentu. Dr. Mahyudin, pengoperasiannya, kerana sukan itu tidak akan hidup sekiranya ia tidak dimakmurkan. Dan kita tahu sukan di dalam convention yang kita sudah faham, bola sepak sudah baku di mana-mana saja dimainkan. Badminton ada saja yang sentiasa bermain hampir saban malam kalau tidak kerana PKP. Tetapi bila kita cakap soal sukan tradisi, gasing. Apabila kita cakap soal sukan tradisi, galah panjang. Bagaimana pengoperasiannya untuk pemakmurannya di dalam pengoperasian UIA itu sendiri? Saya datang ke UIA, saya nak main galah panjang di mana? Kalau tidak ada pembudayaannya, maka kita akan melihat perjalanan yang lebih jauh untuk pengkomersialan. Tetapi sebelum kepada pengkomersialan adalah soal pembudayaan. Dan tadi ada 36 Saya membayangkan 36. Apakah nanti sukan ini berada di mahalah ini, sukan ini ada di stadium? Bagaimana pengoperasian sukan itu agar ianya benar-benar inklusif, benar-benar dihayati dan dibudayakan? Budaya itu akan jauh lebih tinggi lagi. Soal melaksanakan tu kita boleh. Soal sukan para saya nampak, kerana sukan para tu kelihatannya kita buat pertandingan inter-varsity, maka setiap tahun akan adalah persiapannya. Adakah model yang sama? Saya bayangkan nanti UIA galah panjang berlawan dengan UIA galah panjang USIM. Macam mana Dr. Mahyudin? Terima kasih Tuan Syed. Saya fikir sebenarnya ialah macam orang kata galah panjang, gasing, takkanlah main hari-hari kan. Macam mana? Tetapi sebenarnya ini perancangan kami. Maknanya bila kita dah mula memperkenalkan sukan tradisi ini, kami dalam masa yang sama kami mencorakkan gerak kerja tu supaya contohnya daripada 2019 ke hadapan, kami ada satu kita panggil flagship projek flagship kami lah, iaitu indigenous sukan tradisi ini. Kami rancang gerak kerja ini selama 2 tahun. Sebenarnya dah dimulakan 2019, tetapi diperkasakan lagi mulai tahun ini dan 2 tahun ke hadapan lah. Jadi menjawab pada soalan Tuan Syed itu, fasiliti adalah satu perkara yang penting untuk kami pastikan ianya tersedia, supaya kalau pelajar atau staff sendiri nak, atau mungkin masyarakat luar dia nak datang dan dia nak main di tempat kami, boleh ada fasiliti yang tertentu. Dari segi sebenarnya kami pun dalam nak memulakan gerakan ini, kita nak pastikan supaya sebab sukan tradisional ni Tuan Syed, dia tak ada apa-apa dokumentasi seperti buku-buku peraturan. Penjurian, macam mana nak dibuat penjurian? Betul. Jadi macam you baling guli, lepas tu kena sesuatu tapak tu berapa measurement dia semua, itu tak ada siapa kira. Jadi kita nak mengambil peranan itu, maknanya kami dengan pakar-pakar yang ada di dalam universiti, kita cuba takrifkan, kita buat definisi itu, dan kami cuba untuk mengeluarkan satu dokumen, buku peraturan, yang mana buku ini
kita akan cuba publish, dan berdasarkan buku ini kita dapatkan juga pengiktirafan lah daripada jabatan orang asli, contohnya Jakwa dan persatuan-persatuan yang terlibat, supaya mereka mengiktiraf lah peraturan yang kami bina ini. Dan bila benda tu dah ada, proses seterusnya tu adalah untuk kita memastikan kita punya bukan sekadar staff tetapi pelajar dan juga yang berminat ni, dia kita lesenkan dia ataupun kita memberi kelayakan kepada dia untuk menjadi coach dan juga referee, orang kata kan. Jadi itu seolah-olah Tuan Syed kita cuba bergerak ke arah membina satu sistem lah, yang mana bila wujud sistem referee coach ni semua, akan ada pula mungkin pertandingan yang akan kita buat. Jadi kalau orang kata nak datang main tu, kita dah ada orang kata siapa yang boleh hajar, siapa yang boleh jadi referee-nya. Dan jika benda ni boleh diangkat lagi ke peringkat yang lebih tinggi, mungkin sponsor-sponsor yang tertentu dia berminat untuk sponsor sukan tradisi ni, dan kita boleh lihatlah visibility yang lebih besar dalam konteks inilah. Saya lihat ini adalah merupakan suatu elemen yang besar, satu mujahadah yang besar, kerana dalam dunia hari ini, Dr. Zul, yang bermain dalam fikiran saya perkataannya custodian. Who is the custodian of traditional games? Dalam keadaan tidak ada undang-undang yang baku, dalam keadaan tidak ada booklet, dokumen disebutkan oleh Dr. Mahyudin tadi, dan mujahadah di bawah bimbingan Dr. Zul ini saya kira penting, kerana ia juga berlaku di dalam dunia misalnya cerita rakyat. Selepas saya melihat sedikit penelitian, saya dapati ada lebih 3,000 cerita rakyat, pelbagai genre dan kategori, tetapi kustodiannya tidak ada. Justru ia bertaburan, repository-nya tidak ada. Dan ini adalah juga satu kesempatan saya kira untuk UIA memainkan peranan, bila mana undang-undang main ting-ting di Perak tak sama dengan undang-undang main ting-ting di Johor misalnya. Jadi nak kira mana yang baku ni, which one is the international standard kan? Sebab main badminton pun undang-undang duk berubah. Air service ni dah diharamkan misalnya. Jadi kena ada satu badan. Saya mula liar ni. Kita mula mengaplikasikan Astra Nova, Elon Musk punya apa komen Dr. Zul dalam kesempatan ini, kerana custodian ini tidak ada. UIA mungkin boleh mengisi ini, dan saya yakin UIA punya kapasitinya sebagai sebuah universiti, Dr. Zul. Ya, terima kasih. Berbalik kepada soalan ini, ia juga sangat berkait dengan apa sebenarnya yang kita ingin bawa menerusi sejahtera sport for all ni, menerusi sukan tradisi, menerusi sukan bersama OKU ini. Kita selalu lihat bahawa dalam konteks sukan, competition ataupun persaingan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa pada waktu ini. Malahan ianya lebih sengit daripada dunia korporat lagi. Kalau kita lihat bahawa trend sekarang, dunia korporat pun merujuk kepada ahli sukan dari segi sudut untuk mengimbangkan persaingan yang mereka lalui. Tapi kita melihat apabila kita cuba anjurkan sukan bentuk tradisi ini, pertandingan dan persaingan itu bukan segala-galanya. Apa yang paling penting adalah keseronokan. Apabila kita buat sukan tradisi di IIUM itu, apabila pelajar-pelajar antarabangsa bermain dengan pelajar-pelajar tempatan memakai sampin, memakai pakaian tradisional, memang penuh dengan gelak ketawa. Penuh dengan kita nampak bagaimana happiness itu, semuanya. Sedangkan Tan Sri Rektor bermain sepak raga walaupun tak berapa, kita nampak kegembiraan di situ. Jadi itu mungkin elemen ataupun dimensi lain yang kita ingin bawa dalam sukan, iaitu bukan sahaja untuk kemenangan tetapi kegembiraan, kebahagiaan dan juga kemakmuran. Itu yang pertama. Dari segi aspek custodian, ini perkara yang sangat penting. Saya memahami bahawa apabila apa sahaja sukan memerlukan satu custodian. Kalau kita bola tu FIFA, apabila ada kelab kesayangan untuk ubah kan, jadi FIFA terus gagal. Maknanya ada custodian. Tapi dalam konteks ini kita memerlukan sepatutnya ia bermula terbaiknya mungkin top down lah, iaitu dari segi bentuk kerajaan ataupun dari segi satu badan yang diiktiraf oleh kerajaan untuk memulakannya. Tetapi kami mengambil peranan bahawa institusi pengajian tinggi mampu untuk
mencorakkan dari sudut konten, dari sudut kandungan, dari sudut pelaksanaan, dan ianya mungkin akhirnya akan kita mahu tidak mahu perlunya custodian itu dalam bentuk yang kerjasama, bukan custodian yang berbentuk tunggal, maka custodian daripada industri, custodian daripada kerajaan, dan custodian daripada institusi pengajian tinggi yang mungkin sekretariatnya mungkin UIM, dan di situ kita boleh lihat ianya boleh dilaksanakan. Mungkin dalam konteks permulaan Tuan Syed, mungkin kita boleh lihat dalam mungkin kita boleh bermula ialah ini saya katakan bahawa bermula dengan dalam konteks IIUM kita boleh menghubungi FISU ataupun menghubungi OIC ataupun beberapa badan sukan gabungan yang ada di Asia Tenggara dan di dunia. Terima kasih. Ya, betul. Seperti yang Dr. Mahyudin sebutkan tadi, dokumentasinya. Dan kalaulah yang mendokumentasinya itu seorang individu namanya Syed Munawar, dia tak membawa apa-apa weightage. Tetapi kalau pendokumentasian itu dilakukan oleh UIA dengan jenama I itu dan juga A itu satu weightage yang besar. Kalau sebab saya bayangkan sukan tradisi misalnya Australian soccer yang dipanggil footy itu, kan kita tengok, oi canggung ni apa permainan footy ni kan. Boleh dia macam rugby, bukan rugby, macam bola sepak, bukan bola sepak, tapi dia punya pelaburan kan. Besok tak tahulah, takut sukan tradisi ni pun esok ada bukinya tersendiri. Kita pun tak tahu. Na'udzubillah, kita harap tidaklah sampai begitu kerana dia ada niat yang lebih besar daripada sekadar competition. Jadi apa yang akan berlaku nanti, tadi ada disebut soal Ogos wacana yang disebut oleh Dr. Zul tadi. Dr. Mahyudin boleh kita kongsi sikit conference tu? Boleh kita kongsi sikit? Kita sebenarnya dalam nak meraihkan idea-idea dan juga plan kita ini, kita nak tambahkan lagi, kita nak supaya keterlibatan bukan saja orang-orang sukan di dalam wacana, tetapi para ahli akademik yang bukan saja dalam negara tapi di luar negara. Jadi kami cuba untuk membuat satu atau mencipta satu platform yang mana kita boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan mereka yang pakar ini dalam bidang masing-masing, untuk bukan saja kami nak mempromot sukan sejahtera, tetapi dalam masa yang sama sukan yang di platform mainstream ni. Jadi sebenarnya itulah idea asalnya, kita nak bersatu dan membawakan satu perbincangan dari pelbagai sudut dalam bentuk conference ataupun international conference yang kita panggil International Conference on Sports for Sustainable Development. So ini akan sebenarnya bukan Ogos tapi di bulan Jun ni sendiri, pada 15 hingga 16 Jun, 2 hari insyaAllah akan diadakan secara maya, sepenuhnya secara maya pada PKP ini. Dan secara ringkasnya kita telah menjemput pakar-pakar daripada Institut Sukan Negara, daripada Dr. Zul sendiri akan berkongsi beberapa topik, dan di sini kita nak supaya ramai dapat terlibat, lebih tahu lagi tentang agenda yang ingin kami bawa, agenda sejahtera ini, dan hopefully lebih ramai akan bersama kami menjadi rakan kongsi untuk kita pergi lebih jauh dalam usaha kita ini. Dr. Mahyudin menyebutkan tadi soal merujuk kepada pakar. Kalau sukan para ni saya boleh bayangkan sudah ada institusi, ada agensinya yang dianggap pakar sukan para. Sukan tradisi ni pakarnya siapa? Oh, itu macam Tuan Syed kata tadi lah, dia belum ada custodian dia lagi. Kerana itu UIA kena jadi. Itu maksud saya. Sebab dia berterabur kan. Ya, kami sentiasa merujuk kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli. Maknanya sukan tradisi ni dia masih lagi bersifat-sifat. Ada persatuan-persatuan tertentu yang cuba untuk mendukung usaha ini, tetapi kami nak berhubung dengan persatuan-persatuan ini, dan kami harapnya dengan inisiatif ini kita dapat membentuk satu macam satu kesatuan atau gabungan kepakaran lah, yang kita boleh pergi lebih jauh lah.
Ya, saya boleh bayangkan Dr. Mahyudin dan juga Dr. Zul, kalau kita ambil misalnya sukan disebut beberapa kali orang asli itu menyumpit saja misalnya, bila nak dijadikan sukan, nak dibakukan, maka saya bayangkan panjang batang sumpit kena standard, kena baku, anak dia punya mata sumpit pun kena ada standard yang tersendiri. Ini semua benda-benda yang harus didokumentkan supaya ia boleh menjadi sebuah sukan yang tekal. Berarti pergi ke mana saja. Ini kerja besar lah, sebab tu saya sebutkan tadi soal mujahadah. Kalau nanti kita zero in kepada satu sukan tu, setiap satu sukan kita boleh berdebat 15 minit dan kita ada 36 sukan, maka kita kena sambung lagi lah wacana kita ni bila. Selamat maju jaya untuk wacana ataupun seminar pertengahan bulan ini. Dan saya kira ini satu pendedahan yang mudah-mudahan tercerah, kerana hakikatnya sesuatu yang trailblazing lah kita anggap, satu penerokaan yang mana kita menjadi pioneer, perintis kepada usaha sukan sejahtera ini. Seperti yang Dr. Zul sebutkan tadi, bukan soal menang bukan segala-galanya, menang hanya bonus, tetapi proses kesukanan itu, proses bersukan itu yang menumbuhkan nilai-nilai yang diingini. Saya ucapkan selamat maju jaya dan tahniah sekali lagi. Ini baru shortlisted Dr. Zul belum menang lagi saya tunggukan pulut kuningnya. Nanti saya bagi alamat, boleh hantar. Walaupun PKP tak ada masalah. Bila keputusan ni? Finalnya nanti bila, Dr. Zul? InsyaAllah pada 7 Julai tahun ini. Lama tapi lagi. Berdasarkan persaingan yang sangat sengit di seluruh dunia, maknanya sudah terpilih ke peringkat akhir itu dianggap sudah menang. Tapi yang menyentuh sukan daripada 53 tu berapa yang ada menyentuh sukan? Setakat pengetahuan satu-satunya yang berbentuk sukannya ada daripada Universiti Islam. Okay. Macam 8 Julai saya boleh dapat je pulut kuning ni. Sebab masa tu pun PKP pun lockdown pun dah mungkin diangkat sedikit, saya boleh pergilah. Berkat doa insya-Allah. InsyaAllah. Yalah, gurau-gurau juga, tapi doa tu serius doktor mudah-mudahan. Dan kerana saya sebutkan tadi, saya sangat menghargai inisiatif UAA ini. Hatta sukan sekalipun kita merasakan bahawa perlunya diberikan sentuhan yang lebih Islami. Maka mudah-mudahan setiap titis peluh usaha tuan-tuan berdua sudah tentunya, dan juga kategori-kategori yang lain tu mudah-mudahan ada keberkatan di dalamnya insya-Allah. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Zulkifli dan juga Dr. Mahyudin atas kesempatan. Kita dah hampir sejam sukan saja, belum lagi kategori-kategori yang lain tu. Apakah Dr. Zainal akan membenarkan kita tengok 3 kategori yang lain tu? Kita boleh pujuk-pujuk lah dia, melobi sikit apa pula kandungan dialog sejahtera berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Zul dan juga Dr. Mahyudin, dan terima kasih kepada semua penonton dialog sejahtera pada malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum. Salam muhibah.